Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu sekali lagi di dalam Sembang Santai Geologi bersama saya Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi. Para penonton sekalian, tiap-tiap profession ataupun pekerjaan mempunyai peralatan ataupun tools asas yang mereka gunakan untuk mencapai maksud masing-masing. Bukanlah seorang petani jika tidak dengan cangkulnya, dan bukan pula seorang prajurit kalau tidak dengan persenjataan yang selengkapnya. Begitu jugalah dengan seorang ahli geologi atau geologis yang juga mempunyai peralatan asas ataupun basic tools untuk membolehkan mereka melakukan pekerjaan, terutama sekali di luar pejabat, dan mendapatkan maklumat yang secukupnya. Jadi pada petang ini, saya akan berkongsi maklumat dengan para penonton sekalian tentang peralatan asas atau basic tools yang digunakan oleh ahli-ahli geologi dalam kerja-kerja harian mereka. Sebelum itu, jangan lupa untuk like dan share video ini dan berikan subscribe dengan menekan butang subscribe pada video ini. Terima kasih. Yang menjadi kunci bagi seseorang ahli geologi yang keluar di luar dari pejabat untuk melakukan kerja, terutama di kawasan-kawasan yang remote ataupun yang terpencil, ialah sebuah peta, maps. Peta ini ada pelbagai jenis. Salah satu jenis yang paling lazim diguna oleh ahli geologi untuk kerja di lapangan ialah topographic map ataupun peta topografi. Sebuah peta topografi dicontohi di sini oleh peta ini, di mana di dalamnya terdapat maklumat geografi yang kekal, iaitu sungai, juga maklumat geografi yang kekal itu seperti puncak-puncak bukit dan garis-garis kontur yang menandakan ketinggian bagi muka bumi tersebut. Di samping itu, terdapat juga tanda-tanda geografi yang tidak kekal seperti penempatan, seperti sini ditunjukkan sebuah kampung, sebuah estet, dan ada pelbagai tanda geografi lagi. Jadi peta seperti ini membolehkan seorang ahli geologi menentukan dengan tepat kedudukan mereka di lapangan, di samping meletakkan semua data cerapan lapangan itu ke atas peta ini untuk kajian lanjut di pejabat dan di makmal. Satu lagi alat basic ataupun basic tool bagi seorang ahli geologi ialah kompas. Ada banyak jenis kompas di pasaran, akan tetapi kompas ini dibuat khusus atau specially designed untuk ahli geologi dalam kerja mereka. Walaupun nampaknya mempunyai tanda ke arah utara seperti kompas biasa, tetapi sebuah clinometer seperti ini, bagi seorang ahli geologis boleh menerbitkan banyak maklumat yang lain yang mungkin kalau akan saya ulas sebentar lagi. Cabaran yang sukar untuk seorang ahli geologi, terutama di kawasan yang terpencil ini, ialah untuk menentukan dengan tepat kedudukan mereka di lapangan. Dan itu perlu ditandakan di atas peta topografi seperti ini.
agak beruntung kerana dengan kemajuan teknologi, pada ketika ini sudah ada device ataupun alat yang dapat menentukan kedudukan kita di atas permukaan bumi. Dan ini dipanggil sebagai sistem penentu kedudukan global atau Global Positioning System atau GPS yang selalu kita sebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang ahli geologi, maklumat penting yang dapat diberikan oleh sebuah device seperti ini ialah kedudukan di atas permukaan bumi, kedudukan pencerap iaitu yang memegang device ini, yang diberi dengan tepatnya dalam garis lintang dan garis bujur. Dan maklumat yang tidak kurang pentingnya bagi seorang ahli geologi ialah ketinggian ataupun elevation from above the sea level bagi satu-satu tempat yang sedang dikaji. Dan kemajuan teknologi pada ketika ini membolehkan device seperti ini memberikan kedudukan di atas permukaan bumi dengan ketepatan sekitar 5 ke 6 meter. Dan mungkin ini akan bertambah tepat pada masa-masa yang akan datang. Walaupun begitu, tidak selalu atau tidak selamanya kita boleh menggunakan device seperti GPS Positioning System itu, penentu kedudukan global, kerana dia sangat bergantung kepada keadaan cuaca, termasuklah liputan awan di sesuatu kawasan. Jika liputan terlampau tebal ataupun kawasan terlindung daripada dedahan, maka mungkin data daripada satelit tidak sampai dan ini tidak dapat digunakan untuk menentukan kedudukan. Jadi seorang ahli geologi sentiasa reserve atau mempunyai alternatif untuk mengatasi masalah seperti ini dengan kembali kepada teknik asas untuk menentukan kedudukan di lapangan selagi kita mempunyai sebuah peta topografi seperti ini. Ahli geologi itu akan menentukan secara roughly dulu, secara lebih kurang di mana beliau berada dan mencari dua rujukan geografi yang prominent ataupun yang jelas. Biasanya orang menggunakan puncak bukit, iaitu di sini ketinggian 700 kaki, di sini 500 kaki, dan geologis itu akan membuat proyeksi arah melintasi poin rujukan itu, kedua-duanya sekali. Di sini bearingnya ialah utara 30 darjah timur, di sini utara 20 darjah barat. Dia akan memplotkan ke dalam peta itu, di mana dua bearing itu bersilang, maka itulah kedudukan tepat bagi ahli geologi tersebut. Dan cara ini tidaklah dipengaruhi oleh faktor-faktor penghalang seperti GPS itu. Selain daripada semata untuk menunjukkan kedudukan di mana kita ada jarum putih menunjukkan kedudukan ke utara, sebuah klinometer, disebut klinometer seperti ini yang specially designed untuk geologis bekerja, juga mampu untuk menentukan orientasi sebarang permukaan di lapangan. Sebagai contoh, kita ada satu cerun dalam kedudukan ini. Si geologis boleh menentukan arah cerun ini berada, malah dia boleh menentukan menggunakan klinometer berapakah kecondongan daripada permukaan ini. Jadi dia dapat menentukan dan diplotkan ke dalam rajah untuk dikaji dengan lebih lanjut lagi. Jadi itu menggunakan klinometer ini.
Tidak kurang pentingnya bagi seorang ahli geologi yang ke lapangan malah sentiasa membawa ialah sebuah tukul geologi atau geological hammer di sini. Ada banyak jenis, tetapi ini specially designed for geological works kerana dia sangat kuat. Bahagian ini digunakan untuk menghentam batuan, walaupun batuan itu keras, dan bahagian ini untuk chipping ataupun untuk mengompel, terutama sekali batuan-batuan yang berlapis. It's very tough. Geological works appear in several weight. This one is what we call 2-pounder hammer, geological hammer. Dia boleh digunakan, for example, for breaking the rocks along the fracture and trimming the sample before we bring the sample back to our lab or to our office. Nevertheless, ada juga ahli geologi yang menggunakan hammer seperti ini untuk berehat sebentar duduk. Dia akan menegakkan hammer ini dan duduk di atas hammer ini untuk beberapa minit sebelum menyambung kerjanya. Ada kalanya seorang ahli geologi terpaksa mencerap fitur yang seni ataupun yang halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar atau naked eye. Jadi dalam kes seperti ini terpaksa digunakan what we call kanta tangan or hand lens yang berfungsi untuk membesarkan objek sekitar 10 kali. Jadi mana-mana yang tidak dapat dikenal seperti fosil yang sangat halus, maka geologis akan menggunakan hand lens untuk membesarkan objek tersebut. Jadi ini sebuah hand lens dengan pembesaran 10 kali yang biasa. Ada kalanya pula, ahli geologi terpaksa membezakan mineral ataupun batuan berdasarkan kandungan mereka. Salah satu yang lazim dibezakan ialah sama ada mineral atau batuan itu karbonat ataupun bukan karbonat. Jadi saya akan memberi satu demo di sini. Dalam membezakan itu digunakan di sini asid cair, hydrochloric acid cair untuk melakukan ujian tersebut. Jadi caranya, diambil satu permukaan yang cukup rata dan asid ini dititeskan. Lihat, dia memberi reaksi di mana hydrochloric acid telah bertindak dengan mineral yang ada di dalam sampel ini. Ternyata yang ada ini ialah mineral karbonat, CO3, ya. Dan bila ditindakkan dengan asid hidroklorik, dia akan mengeluarkan buih, dan buih itu tidak lain daripada buih karbon dioksida yang keluar daripada penguraian karbonat ini. Berbeza dengan bahan ini, apabila saya titiskan asid hidroklorik yang sama, ternyata dia tidak bertindak balas, tidak mengeluarkan buih. Jadi ini sebagai bahan non-karbonat dan ini bahan karbonat. Jadi untuk pengetahuan saudara dan saudari, para penonton, bahan ini ialah calcite, formulanya kalsium karbonat, CaCO3. Dan bahan ini lebih common, biasa kita dengar, iaitu quartza ataupun quartz, yang komposisinya tak lain dan tak bukan ialah
SiO2. Jadi dia satu oksida. Jadi test asid ini adalah confirmatory untuk membezakan antara mineral karbonat atau batuan karbonat dan yang bukan karbonat. Ada juga situasi di mana seorang ahli geologi terpaksa membezakan bahan di lapangan dengan menggunakan apa yang kita sebut kekerasan material itu ataupun hardness of the material. Untuk itu prosedurnya sangat mudah. Kita ambil balik kalsit ini. Di tempat yang bersih, kita cuma perlu dengan pisau yang kecil atau pocket knife mengguriskan di situ. Mungkin kurang jelas. Di situ. Dan terlihat bahawa kalsit ini telah diguris oleh pisau besi ini. Sedangkan kalau kita ambil kuartza semula, berkali-kali dicuba pun, dia tidak akan berjaya mengguriskan kuartza ini. Jadi dalam skala kita, orang memberikan kekerasan pisau seperti ini 5, dan ternyatalah bahan ini kurang dari 5 kerana dia telah diguris oleh bahan 5 ini. Jadi sebenarnya kalsit itu kekerasan dalam geologinya cuma 3. Dan kuartza yang tidak berjaya diguris oleh pisau dengan kekerasan 5 ini sebenarnya berkekerasan 7. Jadi itu lagi satu cara penentu bahan yang digunakan oleh ahli geologis dengan menggunakan pocket knife ataupun pisau pocket ini. Bila bekerja, ada kalanya kita bertemu dengan kawasan-kawasan yang kaya dengan mineral besi atau ferruginous material. Pada masa itu, kita terpaksa menguji sama ada dia dari jenis besi yang bagaimana dan di kelilingnya adakah juga mineral besi. Jadi, untuk itu, geologis sentiasa membawa bersama mereka magnet yang normal untuk membuat ujian kemagnetan bahannya. Jadi di tangan saya ini ialah satu bahan yang bila didekatkan magnet dia melekat, menandakan bahan ini berbesi. Dan bahan ini ialah satu mineral bernama magnetite. In contrast, bahan yang seperti kuartza ini tidak bertindak balas dengan magnet ini, tidak menarik magnet, menunjukkan dia bukan bahan yang berbesi. Begitu juga kalsium karbonat, kalsit ini pun tidak menarik magnet. Jadi ini antara tools yang juga penting bagi ahli geologi di lapangan. Seterusnya, untuk menentukan saiz sesuatu bahan longgokan biji umpamanya ataupun fosil ataupun lapisan, ahli geologi sentiasa membawa bersama mereka tali pengukur atau measuring tape seperti ini yang sama ada diberi dalam inci ataupun dalam cm. Jadi objek yang perlu ditentukan magnitude atau besarnya boleh ditentukan dengan menggunakan measuring tape seperti ini. Memang lazim ahli geologi akan merekodkan appearance atau rupa sesuatu tempat atau bahan yang dikajinya itu dengan menggambarkannya, taking photograph of the object. Pada masa dahulu agak sukar kerana ahli geologi harus membawa bersama mereka kamera klasik yang mungkin berat, mungkin delicate, mungkin rosak, mudah rosak dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, kerja ini boleh dilakukan dengan mudah oleh handphone yang biasa saja. Fotograf boleh diambil sebanyak yang disukai dari segenap arah selagi
diberikan satu gambaran kepada orang yang akan melihat laporan itu, apakah saiz bahan yang digambarkan itu. Jadi untuk itu, ahli geologi harus meletakkan skala atau scale berhampiran dengan bahan, misalnya dengan sampel ni, untuk memberi panduan besar manakah bahan ini. Jadi ini adalah skala dalam cm dalam bentuk pembaris 6 inci ataupun 15 cm ruler. Ya. Ataupun kalau tidak, cuma dengan menggunakan sebatang pena pun boleh diletakkan berhampiran objek untuk digambarkan saiznya. Ataupun paling tidak digunakan wang shilling seperti ini, seperti wang shilling 20 sen diletakkan berhampiran dengan objek untuk menggambarkan saiz objek tersebut. Dan akhir sekali, semua kawasan yang dicerap itu, jika ada sampel yang sesuai, harus dibawa pulang untuk kajian lanjut di dalam makmal dan juga di pejabat geologis tersebut. Jadi sampel lazimnya diletakkan di dalam plastik bag yang tahan seperti ini dan direkodkan tarikh diambil, di mana dia diambil dan apakah bahan yang diambil tersebut. Dan sampel dimasukkan baik-baik ke dalam beg plastik ini dan diseal dengan sempurna sebelum dibawa ke makmal ataupun ke pejabat. Jadi itulah basic tool dalam geologi untuk geologis bekerja. Ada beberapa lagi yang merupakan tools yang boleh dikatakan pilihan ataupun optional. Maknanya boleh ada, boleh tidak ada, mengikut kesesuaian seseorang ahli geologi itu. Sebelum itu, ada satu lagi yang bukan optional, di mana ahli geologi sentiasa membawa bersama mereka nota lapangan ataupun field notes ataupun field notebook, dan di sini digambarkan satu halaman daripada nota lapangan itu, di mana ditunjukkan tarikh cerapan dilakukan, tempat di mana cerapan dilakukan, butir-butirnya, dan kalau ada sketch untuk kawasan tersebut yang diberikan skalanya di situ, ataupun dicatatkan ada mengambil fotograf ataupun tidak. Jadi yang menjadi optional itu bergantung kepada ahli geologi, sama ada nak membawa makanan atau minuman yang sesuai ke lapangan, ataupun membawa baju hujan dan sebagainya untuk menghadapi kemungkinan hujan, dan tidak kurang juga yang membawa topi seperti ini untuk mengelakkan daripada kepanasan. Dan ialah orang-orang muda kita sekarang suka pakai topi terbalik seperti ini. Jadi itu saja yang dapat saya huraikan untuk kali ini, dan insya-Allah saya akan muncul lagi di dalam video-video yang lain lagi. Dan sehingga itu saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudi mendengar atau menonton video ini, dan lagi sekali jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Sekian saja. Jumpa lagi. Bye.